bantuan tunai tambahan buat golongan B40. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Miza Usni Muhammad dalam berita tengah malam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bantuan tunai tambahan kepada penerima Bantuan Keluarga Malaysia BKM. Bantuan RM100 diberikan kepada isi rumah manakala golongan bujang menerima RM50 mengambil kira kenaikan kos sara hidup golongan B40 selepas subsidi harga ayam dan telur ditamatkan. Pembayaran dibuat mulai 27 Jun ini. Setiap penerima BKM menerima sehingga RM400. Ini untuk BKM ya. Setiap penerima dengan bantuan tambahan ini, dengan bantuan tambahan yang umumkan ini, bakal penerima akan menerima sehingga RM500 mengikut kategori kelayakan BKM masing-masing. Bayaran bantuan tunai tambahan yang dibayar bersekali dengan bayaran fasa 2 BKM melibatkan tambahan peruntukan sebanyak RM630 juta. Bayaran ini akan memanfaatkan hampir 8.6 juta penerima, merangkumi 4 juta isi rumah, 1.2 juta warga emas, bujang dan tiada pasangan dan 3.4 juta individu bujang. Setiap penerima yang layak akan menerima bayaran secara berperingkat mulai 27 Jun 2022 iaitu Isnin depan yang melibatkan jumlah peruntukan sebanyak RM1.74 bilion. Bantuan bagi meringankan beban keuangan golongan berkenaan menjelang Aidiladha ini. Baik, pada masa sama, Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan masih mengekalkan subsidi minyak masak dengan jumlah RM4 bilion tahun ini bagi menanggung kategori minyak masak kampit 1 kilogram. Program yang telah bermula sejak Jun 2007 itu merupakan subsidi bagi minyak masak kampit berharga RM2.50 1 kilogram berbanding harga pasaran sebenar iaitu RM9. Minyak masak yang disubsidi oleh kerajaan adalah sebanyak 60,000 tan metrik sebulan. Melebihi daripada keperluan sebenar pengguna iaitu sebanyak 55,000 tan metrik sebulan. Subsidi yang ditanggung oleh kerajaan adalah untuk kategori minyak masak kampit ataupun paket dengan harga RM2.50 bagi 1 kilogram berbanding dengan harga pasaran sebenar iaitu RM9 bagi 1 kilogram untuk kegunaan domestik, kegunaan rumah. Dan ini untuk kegunaan rumah terutamanya golongan B40. Dan subsidi ini telah pun bermula sejak Jun 2007 lagi. Kerajaan juga telah memperkenalkan program subsidi sementara untuk minyak masak berbotol bagi 1, 2, 3 dan 5 kilogram pada Ogos 2021 sepanjang pandemik COVID-19. Program tersebut hanyalah untuk tempoh 3 bulan sahaja dengan kos RM55 juta sebulan. Walau bagaimanapun, kerajaan mendapati bahawa minyak masak berbotol yang bersubsidi ini banyak diselewengkan
oleh pihak industri, pihak komersial dan diseludupkan, lebih mudah diseludupkan. Jadi melihat kepada penyelewengan yang berlaku dan sebagainya, maka kerajaan telah pun membuat keputusan, iaitu tiada keperluan lagi untuk meneruskan minyak masak subsidi berbotol kerana tidak lagi menepati objektif untuk kita perkenalkan, kerana tujuan kita perkenalkan adalah untuk membantu rakyat ketika pandemik COVID-19. Untuk itu, subsidi minyak masak kampit saja yang akan diteruskan dan kerajaan yakin subsidi sebanyak 60,000 tan metrik sebulan mencukupi untuk kegunaan keluarga Malaysia. Dalam pada itu, tambahan bayaran BKM memberi sinar kepada golongan B40 khasnya mengurangkan kos sara hidup penerima. Bantuan keluarga Malaysia yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada hari ini adalah sangat membantu, sangat prihatin kepada golongan B40. Membantu sangat-sangatlah untuk golongan yang betul-betul layak. Saya rasa membantulah, baguslah kerajaan buat macam tu. Jadi dia orang pun dapat manfaat kan. Daripada berapa 200 ke 100 kan, tambah 100 lagi kan. Okeylah kan, sebab zaman sekarang ni kan costing nak hidup tu agak tinggi kan. Selain tu dia dapat jugalah tambah-tambah lah untuk keperluan hidup kan. Bagi harga barang turun, barulah senang sikit orang. Pengumuman bantuan tunai tambahan di bawah BKM juga bukti komitmen berterusan kerajaan membantu rakyat menangani cabaran kos sara hidup yang meningkat. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan sentiasa prihatin dengan keperluan rakyat walaupun ekonomi negara berdepan ketidaktentuan global. Ini menunjukkan keprihatinan kerajaan dan pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ini sedikit sebanyak akan dapat membantu kos sara hidup yang meningkat baru-baru ini. Kerajaan telah menunjukkan komitmen untuk terus membantu mereka yang terkesan. Kita dapat lihat dalam kadar inflasi kita walaupun sudah sedikit banyak menaik sedikit dibandingkan tahun lepas, tetapi jauh lebih rendah berbanding dengan negara-negara lain. Ini kerana subsidi dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan dapat mengawal sedikit sebanyak harga benda-benda yang asas, contohnya petroleum, ya, kita punya kedah harga minyak di petrol pump kita masih lagi kekal pada harga RM2.05. Beliau bercakap secara eksklusif kepada RTM di Angkasa Puri. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul turut memberi jaminan kerajaan akan terus membantu semua rakyat terjejas akibat kenaikan kos sara hidup dan ini termasuk golongan M40 dan T20. Saya dah sebut tadi subsidi kita yang 70 bilion ni sedikit sebanyak sebenarnya lebih besar kepada golongan M40 dan T20 ya, kerana mereka lah menggunakan lebih banyak petrol contohnya. Jadi kita akan terus membantu semua rakyat Malaysia yang terkesan, sama ada B40, M40 ataupun T20, semua mendapat bantuan daripada kerajaan. Tetapi kita mesti fikir ini adalah impak bukan saja di luar kawalan kita. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan meningkatkan tahap penguatkuasaan bagi mengelak penyelewengan minyak masak bersubsidi. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, pemantauan dan penguatkuasaan dipergiat di seluruh negara agar tiada ketirisan dalam penggunaan minyak masak. Kami di KPDN HEP yang penting itu adalah berkaitan dengan penguatkuasaan supaya apa yang telah diputuskan kita pastikan kesemuanya berjalan dengan lancar. Jadi di KPDN HEP kita ada
lebih 2,000 anggota penguatkuasa, di mana seluruh negara ada 72 yang kita panggil ECC, iaitu Enforcement Command Center, yang dapat bergerak pantas apabila ada aduan dan sebagainya. Jadi untuk menambahkan anggota 2,200 anggota penguatkuasa, kita ada 1,000 hampir 1,000 yang kita panggil pegawai pemantau harga, yang juga membantu dalam memantau keadaan. Bagi penganalisis ekonomi pula, kerajaan perlu memikirkan pelan jangka panjang yang lebih komprehensif dalam hadapan isu kenaikan harga barang dan juga kekurangan bekalan makanan, dan ini termasuk memberi tumpuan kepada meningkatkan pengeluaran makanan di peringkat domestik tanpa bergantung kepada negara luar. Menurut penganalisis ekonomi Putra Business School PBS Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, langkah memasukkan harga kawalan dan subsidi minyak tidak mencukupi dalam menjamin bekalan makanan terus cukup dan harga barang kembali stabil. Pada masa yang sama, kita harap ada lagi bantuan atau inisiatif untuk memastikan pertama rakyat mempunyai sumber pendapatan yang cukup untuk menampung kos yang makin meningkat, dan di peringkat penawaran itu bagaimana banyak lagi usaha boleh dilakukan untuk mengurangkan harga makanan walaupun pada harga pasaran tetapi dapat dikurangkan. Sementara itu, mengulas mengenai bantuan tunai tambahan kepada penerima BKM, beliau menyifatkan ia sebagai langkah penyelesaian jangka pendek yang perlu dilakukan serta-merta bagi meringankan beban rakyat. Kalau boleh juga kita harap dapat dipertingkatkan dari segi kadar kelayakan itu, kerana kita faham walaupun setengah isi rumah mempunyai pendapatan RM5,000-6,000 sebulan, tapi jika mereka duduk di bandar, kos barangan sebenarnya lebih tinggi berbanding di luar bandar. Di situ saya lihat ada beberapa peluang untuk menambah baik bantuan keluarga Malaysia ini untuk beberapa bulan akan datang. Sementara itu, Perak bercadang menambah bilangan unit kenderaan dan lokasi kedai bergerak Yayasan Bina Upaya Darul Rizwan YBU-DR di negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Sa'arani Muhammad berkata kedai yang menjual barangan keperluan pada harga lebih murah itu merupakan inisiatif kerajaan negeri meringankan beban rakyat. Dan ia memang satu aktiviti, satu program yang mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Malahkan ramai rakyat yang minta supaya Yayasan Bina Upaya yang menerajui program ini untuk memperbanyakkan lagi lokasi yang akan kita turun. Bukan saja memperbanyakkan lokasi tetapi memperbanyakkan kekerapan. Beliau berkata demikian pada sidang media program Mesra bersama Majlis Bekas Wakil Rakyat Mubarak dan veteran UMNO di laman Seri Rizwan Ipoh. Baik, satelit komunikasi Miasat 3D yang dibina atas model satelit Eurostar 3000 oleh Airbus sudah sedia untuk dilancar menggunakan roket Ariane 5. Miasat 3D yang ketika ini berada di Agensi Angkasa Eropah di Kourou, French Guiana bakal dilancarkan pada pukul 6.03 petang waktu Perancis 22 Jun bersamaan 5.03 pagi waktu Malaysia 23 Jun iaitu esok. Dan ketika ini Miasat Satelit Sistem Sedang Berhad bersama Airbus sedang melakukan persiapan bagi memastikan pelancaran satelit ke-8 negara itu berjalan lancar. Kita ikuti perkembangan proses pelancaran bersama wartawan Ravin Sanmugam yang ketika ini berada di Agensi Angkasa Eropah di Kourou, French Guiana. Miasat 3D mempunyai jangka hayat 18 tahun dan dibangunkan dengan kos 1.2 bilion ringgit dengan menggunakan satelit model Eurostar 3000 oleh Airbus. Secara keseluruhannya, pelancaran Miasat 3D akan mengambil masa 39 minit 47 saat. Selepas sahaja ia tiba di kedudukan 3,804 km dari bumi.
Selepas ia dilancar, miasat 3D akan mengambil masa 25 minit untuk disuntik ke orbit. Selepas sahaja proses berkenaan dilakukan, miasat 3D pada minit ke-28 akan berpisah untuk ke proses seterusnya. Seterusnya, miasat 3D akan ditempatkan di orbital hot slot 91.5 darjah timur bersama miasat 3A dan miasat 3B. Kita berharap pelancaran akan dilancarkan dengan lancarnya. Dengan miasat 3D ini, kita berharap kita akan mencapai jendela inisiatif, iaitu mencapai 100% internet coverage di Malaysia. Just like many other satellite program, kita terhadap banyak cabaran. Terutamanya bagi miasat 3D ini, kita ada menghadapi the pandemic dan juga itu the conflict between Russia and Ukraine. Sebab itu kita punya pelancaran telah delay for 1 month. But I think the good thing is that sekarang semua sudah ready. Kita dalam final countdown kirakan terakhir untuk pelancaran. So harapnya semua akan smooth. Saudara, selepas miasat 3D ditempatkan di orbital hot slot 91.5 darjah timur, NASA dan Airbus akan melakukan percubaan terhadap miasat 3D selama sebulan bagi memastikan ia beroperasi seperti yang ditetapkan. Saya difahamkan selepas sahaja tamat proses percubaan selama sebulan ini, miasat 3D dijangka akan beroperasi sepenuhnya pada akhir Julai atau Ogos ini. Dengan pelancaran satelit baharu miasat 3D, ia bakal menawarkan perkhidmatan baharu seawal Ogos. Ravin Sanmugam, Kuru, French Guiana, RTN. Saksikan liputan pelancaran satelit miasat 3D dari Kuru, French Guiana menerusi berita RTM dan Selamat Pagi Malaysia. Khamis, 23 Jun 2022 di TV1 dan saluran berita RTM. Bertemu kembali. Jemaah haji yang tidak melepasi saringan ujian PCR atau dijangkiti COVID-19 sebelum berlepas ke Tanah Suci akan dijadual semula penerbangan selepas pulih atau disahkan negatif dari wabak berkenaan. Pada masa sama, jemaah yang masih menunggu tarikh penerbangan dinasihatkan menjaga kesihatan sebelum ujian PCR dijalankan. Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata sehingga kini 120 jemaah disahkan positif COVID-19 ketika di Malaysia dengan 78 daripadanya mendapat penerbangan semula dan tiba di Tanah Suci. Selebihnya telah pun juga diberi KT baru untuk penerbangan seterusnya. Cuma ada lagi dalam lingkungan 19 orang yang masih belum negatif lagi yang kita menunggu, dan jika mereka telah pun negatif, kita akan juga menguruskan penerbangan mereka selagi mana ada kekosongan yang di penerbangan yang seterusnya. Kerajaan Arab Saudi menetapkan penerbangan terakhir musim haji pada 4 Zulhijjah. Pelaksanaan program pra-pelepasan jemaah haji menerusi inisiatif laluan Mekah bagi jemaah haji Malaysia tahun ini lambang kepercayaan Arab Saudi kepada pengurusan lembaga tabung haji. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuk Syari berkata program berjaya melancarkan pergerakan jemaah termasuk melibatkan imigresen dan kastam di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, juga di lapangan terbang Madinah serta Jeddah. Ini adalah merupakan satu inisiatif yang sangat kita banggakan kerana dia menjimatkan banyak masa, memudahkan kepada para jemaah haji. Tidak ada lagi tunggu-tunggu lama.
Malaysia antara negara pertama di dunia melaksanakan program perintis bagi laluan Mekah sejak 2017 dan tahun ini Malaysia merupakan antara 5 negara yang terpilih. Beliau bercakap demikian ketika menghadiri program Mekah Route oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM tidak bercadang mengkaji semula sejarah sebagai subjek wajib lulus dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM. Jelas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzie Majidin, sebaliknya kementerian itu akan meneliti faktor calon gagal dalam subjek tersebut pada SPM tahun lalu. Pertama sekali, tidak ada sebarang perancangan untuk kita mengkaji semula sejarah sebagai subjek wajib lulus, dan apa yang penting adalah untuk kita melihat apakah faktor-faktor penyumbang kepada keputusan tersebut dan mencari satu pendekatan intervensi yang bersesuaian bagi memastikan anak-anak kita yang lahir daripada sistem pendidikan kita ini dapat menguasai subjek sejarah, dan kita dapat pastikan pada masa-masa akan datang jumlah murid yang gagal mata pelajaran ini dapat kita kurangkan dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian dalam sidang media pengumuman sastrawan negara ke-15. Presiden Persatuan Penyair Malaysia Penyair Datuk Rahman Syari dinobatkan sebagai penerima anugerah berkenaan kali ini. Majlis pengurniaan Anugerah Sastra Negara ke-15 bakal disempurnakan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Sementara itu, KPM tidak pernah mengeluarkan sebarang senarai kedudukan sekolah terbaik sebagai pengukur prestasi antara sekolah. Datuk Dr. Razzie berkata ia sebaliknya adalah inisiatif pihak luar yang menyenaraikan sekolah terbaik berdasarkan keputusan SPM dan ia adalah di luar bidang kuasa KPM. Untuk makluman, memang KPM tidak pernah keluarkan ranking. Tidak ada sebarang ranking yang dikeluarkan oleh KPM untuk keputusan SPM. Tidak ada. Boleh disemak bahawa tahun-tahun sebelum ini pun memang tidak ada sebarang ranking yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi kalau ranking ini dibuat oleh pihak lain, maka itu di luar bidang kuasa kami. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein kini sedang dalam rangka lawatan kerja ke Phnom Penh, Kemboja untuk menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM ke-16. Mesyuarat sehari pada Rabu itu dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kemboja Samdech Piche Senati Ban selaku pengerusi ADMM 2022. Kementerian Pertahanan dalam satu kenyataan memaklumkan mesyuarat itu merupakan satu platform yang signifikan untuk Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN mengukuhkan lagi semangat kebersamaan ASEAN khususnya dalam konteks kerjasama pertahanan di rantau ini. Datuk Seri Syamuddin bersama Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN juga dijadualkan mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Kemboja Samdech Techo Hun Sen selepas kedua-dua mesyuarat selesai. Menurut kenyataan itu, walaupun mesyuarat hari ini melibatkan Wakil Majlis Pentadbiran Negara SAC dari Myanmar, ini bukan bermakna Malaysia mengiktiraf SAC sebagai kerajaan Myanmar yang sah. Malaysia sentiasa menekankan bahawa pihak SAC perlu segera melaksanakan perkara-perkara yang telah dipersetujui dalam konsensus 5 perkara 5 PC bagi mencari penyelesaian kepada kemelut politik di Myanmar. Baik, kita mulakan dengan bola sepak. Juara Piala Malaysia 2021 Kuala Lumpur KLCT FC dan naib juara Liga Super musim lepas Kedah Darul Aman KDAFC bakal menggalas misi besar pada kempen Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC yang akan bermula Jumaat ini. Namun kelebihan lebih terarah kepada KLCT apabila bakal beraksi di laman sendiri di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur berbanding Kedah yang mengharungi kempen di Bali, Indonesia.
KL City diundi dalam kumpulan H bersama juara Piala Indonesia 2019 PSM Makassar dan wakil Singapura Tampines Rovers. Beraksi di hadapan penyokong sendiri dilihat mampu menjadi tonik buat The City Boys dalam menghadapi PSM Makassar pada aksi pembukaan Jumaat ini. Berdasarkan 5 aksi terakhir Liga Super, KL City menang 2 dan kalah 3 pertemuan, sementara PSM Makassar mencatat 2 kemenangan, 1 seri dan 2 kalah di Liga Indonesia. Kemasukan Jordan Minta daripada Terengganu FC secara pinjaman dijangka mampu memperkuatkan serangan KL City. Sementara PSM Makassar pula mempertaruhkan 2 pemain importnya, Everton Nachimonto dan pemain pertahanan Yuran Fernandes bagi memperkuat pasukan. Sementara itu, prestasi buruk KDAFC yang gagal meraih kemenangan dalam 4 perlawanan terakhir Liga Super menimbulkan persoalan sama ada skuad kendalian Aidil Syahrin Sahak itu berupaya mengharungi 3 aksi kumpulan G di Bali, Indonesia. Selain isu prestasi, masalah kecederaan teruk yang menimpa pemain import termasuk mahu meninggalkan pasukan lebih awal menyebabkan pihak pengurusan terpaksa mencari pemain gantian. Bagaimanapun, penaung KDAFC Tan Sri Muhammad Daud Bakar meluahkan rasa syukurnya kerana segala urusan tersebut berjaya diatasi. Skuad Sang Kenari berjaya mendapatkan pemain import gantian Sanrawat DC Mitrit dari Thailand dan pemain tengah skuad kebangsaan Jordan Mahmud Al-Mardi sebelum saingan bermula Jumaat ini. Mereka dijadual berdepan juara Liga Indonesia 2 musim berturut-turut Bali United pada aksi pertama diikuti Kaya Iloilo FC dari Filipina pada 27 Jun dan Wisaka United FC dari Kemboja pada 30 Jun. Saingan kumpulan akan berlangsung secara liga sepusingan dengan juara kumpulan dan 1 naib juara terbaik antara 3 kumpulan zon ASEAN akan layak ke peringkat seterusnya. Kehadiran 3 pemain import baru dilihat mampu membantu Perak FC memperbaiki kedudukan mereka dalam saingan Liga Premier musim ini. Malah tidak mustahil dapat memastikan pasukan itu kembali ke saingan Liga Super musim depan. Dan keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif sementara klub tersebut, Bobby Farid Samsudin, ketika majlis memperkenalkan ketiga-tiga pemain import terbaru berkenaan di Ipoh. Menurut Bobby, beliau berharap kehadiran mereka dapat menambah kekuatan skuad kendalian Yusri Ceklah itu yang kebanyakannya dibarisi ramai pemain muda ketika ini. Kalau nak ikutkan memang kita yakin lah. Kita nak ikut Liga Super. Kalau kita tak yakin kita nak naik ke Liga Super, kita ambil Liga 4 ni buat apa? Kalau setakat untuk Liga Premier je rasanya dia tak mendatangkan apa-apa value kepada tim. Tapi macam saya cakap tadi, kita lebih tengok kepada masa depan. So for us to have 3 import players is to know what is the strength of the team for next year. 3 pemain tersebut adalah Sripe Plazibat, 32 tahun yang akan bermain di posisi penyerang dan 2 pemain tengah Luciano Guachocha, 30 dan Sande Kolawali Afolabe, 22 tahun, masing-masing dari Croatia, Argentina dan Nigeria. The Boss Gaurus kini menyasarkan untuk berada pada kedudukan 5 teratas Liga Premier setelah layak beraksi pada saingan Piala Malaysia musim ini. Tengah midfielder. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.